Dan kita, setiap orang Melayu yang datang ke Indonesia, yang pergi ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, mereka akan bercakap dalam bahasa atau gaya orang Indonesia. Kenapa? Cuba kita tanya diri kita sendiri. Apakah kerana kita inferiority, kita rasa bahawa bahasa Melayu kita kecil? Ya? Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Malaysia. Rupanya ada yang menarik mengenai perilaku orang Malaysia. Mereka sulit untuk menggunakan bahasa Melayu Malaysia yang baik. Bahasa yang mereka gunakan cenderung logat sehari-hari atau bahasa kampung, kendati dalam situasi yang formal. Bahkan bahasa Malaysia yang kasar sering juga digunakan dalam media sosial. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Nina menyebutkan tentang soal kualiti bahasa. Ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa saya pernah membuat satu tinjauan, membuat perbandingan seorang pemilik media sosial yang sangat popular, dan beliau ini adalah orang yang bekas wartawan yang masuk dalam politik, dan saya membuat perbandingan di antara respons ataupun reaksi pembaca terhadap tulisan beliau dari dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. Pesan pertama saya ialah bahawa kalau dia membuat posting dalam bahasa Melayu, tulisan reaksi dalam bahasa Melayu yang tidak bersetuju dengan dia itu berbeza daripada kesan atau reaksi kalau tulisan itu dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu tidak cukup dengan kecaman, dengan bahasa yang kadang-kadang agak kasar dan agak buruk, tetapi siap dengan maki hamun. Tetapi saya tidak pernah jumpa bentuk yang seperti itu di dalam konteks reaksi terhadap tulisannya dalam bahasa Inggeris, sebab dia adalah orang yang mempunyai penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi mungkin saya silap, mungkin itu kajian yang sangat rambang berdasarkan kepada satu orang saja. Tetapi itulah yang saya rasakan bahawa kita harus melihat semula, ya. Apakah sebenarnya peranan bahasa Melayu dalam media sosial. Sudahlah bahasa Melayu kita terjejas kerana diperpendekkan, di-abbreviated, direngkaskan dan kemudian menjadi satu makhluk yang tersendiri yang lari daripada laras bahasa yang biasa, oleh kerana kita perlukan space yang sangat terbatas. Dan pada waktu yang sama juga kita menjadikan media sosial itu sebagai satu gelanggang untuk kita melepas geram, untuk kita menyatakan kebencian kita, kemarahan kita dan sebagainya. Jadi saya rasa sedih kalau misal kata bahasa Melayu sampai pada peringkat itulah dan dia menjadi bahasa yang untuk tujuan yang salah. Jadi kita tidak mahu melihat bahawa bahasa Melayu ini diturunkan darjatnya sebagai bahasa maki hamun, bahasa menghina orang dan bahasa memfitnah dan memburuk-burukkan. Yang itu yang menakutkan saya. Baik Tan Sri, mungkin ada yang menganggap bahasa yang seperti apa yang Tan Sri maksudkan sebentar tadi akan berakhir di media sosial. Namun telahan ini meleset Tan Sri. UKM dalam kajiannya sekali lagi mendapati pelajar sekolah menengah dan mahasiswa terkesan dengan penggunaan bahasa media sosial ketika menjawab soalan peperiksaan. Apakah kita ini Tan Sri diambang rosak bahasa, rosak bangsa? Saya fikir itu ada kebenarannya, sebab kemungkinannya pengguna bahasa Melayu tidak dapat membezakan di antara bahasa formal dengan bahasa informal. Ya. Bahasa ni sebenarnya ada banyak laras. Ya. Kalau kita berkomunikasi tentang sastra, tentang kebudayaan, kita menggunakan laras tertentu. Kalau kita berbincang misalnya tentang sains dan teknologi, kita menggunakan laras yang tertentu. Ya, dan kalau kita bercakap dengan orang di pasar ataupun kita bercakap dengan orang biasa dan sebagainya, kita menggunakan laras yang biasa. Sebab itu dia ada bahasa yang formal dan bahasa yang tidak formal. Jadi kadang-kadang ini saya fikir salah satu daripada kelemahan sistem persekolahan kita untuk memberikan penekanan yang perlu dibuat kepada pelajar bahawa ini adalah bahasa formal. Bahasa yang kamu gunakan dalam sosial media itu, bahasa yang digunakan bercakap dengan kawan-kawan, sebenarnya itu bahasa yang tidak formal. Tetapi dalam itu pun, itu sebab saya kadang-kadang saya berasa bahawa ada kesedihan saya sendirilah. Ya. Contohnya kalau kita menonton drama Melayu.
kita melihat lenggok bahasa, gaya bahasa, penguasaan bahasa dan sebagainya, ya. Apa kata orang tu, mengikut ataupun meniru gaya dan percakapan di luar. Tetapi dengan bahasa yang salah, dengan kadang-kadang dengan pengucapan yang tidak betul, dengan diksi yang tidak tepat dan sebagainya, ya, seolah-olah bahawa bahasa pertuturan harian itu adalah bahasa formal, ya. Tetapi kalau kita lihat filem Inggeris, saya tak pernah jumpa pelakon Inggeris salah nahu, menggunakan nahu yang salah. Walaupun dia bercakap dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, dalam filem, ya, mereka menggunakan bahasa atau laras bahasa yang betul. Orang Melayu suka tengok filem Hindustan. Kalau kita kagum dengan filem Hindustan, kenapa? Walaupun kita tak faham bahasa dia. Kerana kita melihat rangka struktur bahasa yang digunakan dalam filem-filem Hindi. Kita kagum dengan filem Indonesia. Kenapa? Kerana bahasa dalam filem Indonesia itu bahasa formal yang menarik dan memikat. Ya. Itulah bezanya di antara karya-karya kita dengan karya-karya daripada tradisi yang lain. Itulah guys masalah penggunaan bahasa Malaysia. Ada juga perilaku orang Malaysia yang unik. Ketika datang ke Jakarta, rupanya mereka berusaha meninggalkan logat Melayu Malaysia. Orang Malaysia cenderung menggunakan bahasa Indonesia ketika datang ke Indonesia. Yuk kita lanjut ya. Sebab itu kalau misalkan kita bercakap dengan orang gaji kita, ya, kita bercakap dengan anak, kita tanya soalan, kamu dah makan? Tapi kita berpaling kepada orang gaji kita yang datang daripada Desa Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Pulau Jawa, kita tanya dia, apa kamu sudah makan? Tiba-tiba kita menjadi formal dengan pembantu rumah, tetapi kita tidak formal dengan anak kita sendiri. Jadi ini adalah dilema yang dihadapi kadang-kadang oleh orang Melayu. Sebab itu saya selalu mengatakan ada sindrom Cengkareng. Cengkareng ini adalah di tempat di mana lapangan terbang Soekarno-Hatta, di Jakarta. Ya. Kita turun saja, orang Melayu Malaysia yang pertama turun saja di Cengkareng. Ya. Orang Indonesia pertama yang dia jumpa, dia akan cakap dalam bahasa Indonesia. Bapak, saya mau ke Jakarta. Kenapa dia tak cakap dalam bahasa Melayu? Inferiority complex, kita rasa rendah diri, kita merasakan, dan kita setiap orang Melayu yang datang ke Indonesia, yang pergi ke Indonesia, ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, ke mana pun, ke Jogja, mereka jumpa orang Indonesia, mereka akan bercakap dalam bahasa atau gaya orang Indonesia. Kenapa? Cuba kita tanya diri kita sendiri. Apakah kerana kita inferiority, kita rasa bahawa bahasa Melayu kita kecil, bahawa kita tidak boleh membawa bahasa Melayu untuk bercakap di Jogja, di Surabaya, di Bandung, untuk beli belah ataupun di Jakarta? Jadi ini soalan yang saya nak tanyakan. Jadi kadang-kadang kita mengambil mudah perkara ini, antara perkara yang formal dengan tidak formal. Sastra adalah satu bentuk pengucapan yang indah, yang baik. Drama begitu juga. Tetapi kalau kita menonjolkan kualiti bahasa yang paling buruk, ya, kerana itu kononnya kita menggambarkan realiti yang di luar, maka itulah jadinya. Sedangkan kita tahu pelakon-pelakon terkenal daripada Hollywood tidak pernah bercakap dalam bahasa Inggeris yang salah. Payah pergi jauh lah, Indonesia saja. Ya, ini yang saya katakan bahawa ada keperluan untuk kita membuat penilaian dalam diri kita, menanyakan diri kita betul atau tidak yang kita lakukan. Jadi kita jangan salahkan orang. Kalau kita tidak dapat membezakan mana satu formal, mana satu yang tidak formal, maka inilah masalah yang akan kita hadapi sampai bila-bila. Baik Tan Sri, saya setuju Tan Sri dengan sindrom Cengkareng tu Tan Sri. Cengkareng. Okey, baik Tan Sri. Baik Tan Sri, Tan Sri selalu menyebut tentang perlunya bahasa Melayu diberikan nilai ekonomi. Apa yang sebenarnya Tan Sri maksudkan dalam hal ini? Bahasa Melayu tidak diberikan nilai ekonomi. Selagi itulah orang tidak akan menghormati bahasa Melayu. Orang di Malaysia boleh hidup di Malaysia tanpa mengetahui satu perkataan Melayu pun. Orang boleh duduk di mana-mana di Malaysia tanpa mengetahui satu perkataan atau satu frasa bahasa Melayu. Itu hakikat yang harus kita terima. Kita bercakap tentang kepelbagaian, diversity. Bahawa dalam negara kita ini ada kepelbagaian. Ya. Tetapi kita tidak macam di Indonesia. Di Indonesia keadaannya berbeza. Bahawa mereka dibentuk, dinaungi, dicorakkan oleh bahasa yang sama. Kalau kita sampai ke San Francisco, kita melihat orang yang rupanya bukan macam pribumi Indonesia, ya, tetapi mereka bercakap dalam bahasa Indonesia, kita tahu mereka rakyat Indonesia. Ya. Ini tak berlaku di Malaysia.
orang yang menjadi duta di Indonesia dalam masa, katalah dia seorang Rusia katakan, duduk di Indonesia selama 3 tahun, dia akan bercakap dalam bahasa Indonesia yang baik. Duta yang duduk di sini 10 tahun, dia tidak akan boleh bercakap bahasa Melayu. Sebab setiap orang yang dia jumpa, baik orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang apa saja, mereka akan bercakap dalam bahasa Inggeris kepada dia. Jadi itulah masalah yang akan kita hadapi. Sebab, macam saya katakan tadi, bahawa kita menganggap bahawa bahasa Melayu itu hanya untuk orang Melayu. Ini bahasa yang kita gunakan untuk tujuan kita bercakap dengan pengundi, kita bercakap dengan orang di kampung kita bercakap dengan keluarga kita. Itulah guys sindrom Cengkareng yang dialami oleh orang Malaysia. Mereka akan meninggalkan logat Melayu Malaysia dan berusaha menggunakan bahasa Indonesia begitu mendarat di Bandara Cengkareng atau Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.